من الشيطان الرجيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Maksudnya, maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada kami. Kemudian apabila kami memberikannya sesuatu nikmat dari kami, berkatalah ia dengan sombongnya, aku diberikan nikmat ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidaklah benar apa yang dikatakannya itu. Bahkan pemberian nikmat yang tersebut adalah ujian. Adakah ia bersyukur atau sebaliknya? Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah juga mengatakan yang demikian. Maka segala yang mereka usahakan itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Lalu mereka ditimpa keburukan pada perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang zalim di antara golongan yang musyrik ini akan ditimpa juga oleh akibat buruk perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Mengapa mereka mendakwa demikian? Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan ia juga yang menyempitkannya. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan yang jelas bagi orang-orang yang percayakan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang amat pengampun, lagi amat mengasihani. Dan balik kembalilah kepada Tuhan kamu dengan bertaubat, serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Dalam ayat yang pertama daripada ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, didedahkan tabiat dan perangai manusia yang mudah lupa daratan, terutamanya apabila mereka senang. Bila mereka susah, mereka ingatkan Allah. Bila senang, mereka lupa. Allah berfirman, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ
Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia itu disentuh oleh kemudaratan, apabila mereka menerima musibat, mereka menerima kesusahan dan kepayahan, da'ana, maka manusia itu berdoa kepada kami, berdoa kepada Allah. Bila mari kesusahan, mula nak semai hajat, mula suruh orang berdoa, minta tolong pada Allah Ta'ala. Terutamanya dalam keadaan yang sangat menyusahkan. Bila tenggelam di laut, bila duduk atas kapal terbang dipukul ribut, enjin kapal terbang melaku teruk rumah ambing. Bila dalam keadaan bala bencana dan tidak ada yang menyelamat di keliling dia, masa itu mulalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini mengikut fitrah, mengikut semula jadi. Manusia percaya kepada Tuhan. Bila dalam kesempitan, dia nak balik pada semula jadi dia. Dia ingat pada Tuhan. Lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Thumma idza khawwalnahu ni'matan qala innama utituhu ala ilmin. Kemudian apabila kami berikan, kami kurniakan kepada dia nikmat, bila Tuhan beri nikmat kepada dia, sesuatu nikmat daripada kami, yakni daripada Allah Ta'ala, yakni bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, beri kesenangan, sama ada harta benda, pangkat, kedudukan, termasuklah sihat lalu, qala innama utituhu ala ilmin. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku diberi ini kerana aku pandai. Kerana ilmu yang dia pada aku. Pasal apa aku menega untung, aku cerdik. Pasal apa aku kelaut boleh, aku pandai. Pasal apa aku naik pakak, aku bijak. Pasal apa aku boleh buat tu buat ni, aku cerdik. Pasal apa sihat, aku pandai pilih obat, pandai pilih makanan. Mulalah aku berlaku. Lupa kepada Allah yang memberi kurnia kepadanya. Itu adalah pemberian yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah ulama mengatakan sebab nuzul ayat ini kepada seorang yang bernama Huzaifah bin Al-Mughirah. Kerana dia kata begini. Dan termasuklah juga Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah berkaum Nabi Musa. Dia berbani Israel juga. Bila dia senang, dia lawan Nabi Musa. Tak ikut Nabi Musa dah. Ikut Fir'aun. Sebab dia nampak Fir'aun. Dia Tuhan dia tak nampak. Tuhan tu gaib. Yang nampak beri lesen, beri kemudahan, Fir'aun beri lesen ke dia. Beri kemudahan, beri tanda. Luluh, boleh ke dia belaka. Maka dia lah nampak Fir'aun. Tak nampak dah Allah Ta'ala. Ini zaman Fir'aun. Zaman learning. Lagu learning lah pula. Lupa kepada Allah Ta'ala. Dan ingat pada Tuhan. Maka mulalah nak lawan Islam. Lawan perjuangan Islam. Lawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan lawan orang yang menyambung perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Allah mengatakan, Bal hiya fitnatun. Bahkan ia adalah satu ujian. Ia adalah satu ujian daripada Allah Ta'ala. Kesenangan, kemewahan, kesihatan, pangkat, kedudukan adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kepada manusia di atas dunia ini, satu ujian. Allah Ta'ala nak uji mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lalai daripada mengetahui. Leka daripada mengetahui. Kalau mengetahui pun lupa. Buat tak tahu. Kerana tenggelam di dalam pangkat, di dalam kesenangan, di dalam kemewahan, di dalam kesenangan. Lupa ini adalah ujian daripada Allah kepada dia. Allah Ta'ala nak uji dia. Orang yang tak lupa, maka dia tak lupa pada Allah Ta'ala. Maka dia beri nikmat kesyukuran setelah nikmat kesenangan. Di mana fadilat bersyukur lebih baik daripada fadilat bersabar. Kerana sedikit sahaja di kalangan orang yang bersyukur. Banyak orang boleh sabar. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Kebanyakan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, orang yang tak bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Biasanya susah, sakit,
dalam kesempitan, mudah ingat pada Allah Ta'ala. Biasanya bila senang, lupa, lalai dan leka. Itu perangai manusia. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Sesungguhnya pernah berkata oleh orang-orang kafir yang dahulu daripada mereka. Di mana perangai lagu ni, perangai bila menerima nikmat mengatakan ini pandai dia, ini bijak dia, ini cerdik dia, dia pandai menega, dia pandai mengurus, dia pandai mengaji, dia mengaji tinggi. Orang lain bodoh, dia naik pakak, pandai dia, lupa kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengatakan ini pandai aku, ini cerdik aku, ini pernah umat zaman dulu berkata demikian. Seperti Qarun dan lain-lain yang banyak disebut kisahnya dalam Quran. Dia antara Qarun. Qarun yang sangat kaya, yang pernah mengata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta yang banyak ni kerana ilmu yang ada pada aku, kata Qarun. Begitulah juga kalau ada orang yang cakap demikian. Pasal apa aku menega maju, ni aku pandai, aku bijak. Ini Qarun, ini Qarun. Qarun pernah bercakap begini. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidaklah boleh menyelamatkan mereka oleh apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan daripada harta benda, pangkat dan kedudukan, tidak boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah Ta'ala. Sama ada harta benda, sama ada pangkat, sama ada anak-anak dan penyokong-penyokong yang ramai. Dengan sebab dia ada harta banyak, dia boleh menarik penyokong-penyokong yang ramai. Dia boleh beli orang. Dia boleh beli berjuta-juta orang dengan harta yang banyak itu. Semua penyokong-penyokong ini tidak boleh menyelamatkan dia pada hari kiamat kelak. Sekiranya dia menyeleweng daripada agama Allah, daripada ajaran Allah. Kalau tak menyeleweng daripada ajaran Allah, maka dia selamat, penyokong-penyokong dia selamat juga. Dengan sebab itulah Islam membenarkan kita guna harta untuk tarik orang. Dia benarkan guna harta untuk tarik orang. Kita guna harta supaya orang bukan Islam masuk Islam. Kita guna harta supaya orang yang Islam ni jinak kepada Islam. Kita guna harta tolong orang miskin, orang susah, supaya dia bersama dengan Islam dan beramal dengan Islam. Dalam masa yang sama tolong dia dan suruh dia beramal dengan Islam. Barulah harta benda tu memberi manfaat. Kalau harta digunakan untuk orang ikut kita, menyeleweng daripada Islam, jawabnya habis masuk neraka belaka. Orang yang ada harta, yang ada pangkat, masuk neraka. Orang yang ikut dia masuk neraka juga. Harta dan pengikut-pengikut tidak boleh menyelamatkan mereka daripada apa yang mereka buat. Daripada amalan-amalan durhakakan Allah, mengerjakan maksiat. Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu. Maka mengenai mereka, menimpa mereka balasan-balasan daripada kejahatan amal-amal yang mereka buat itu. Amal yang mereka buat daripada kejahatan melalui harta benda, melalui pangkat, akan menimpa mereka pada hari akhirat kelak. Akan membeban diri mereka sendiri, akan membalut leher mereka sendiri. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Dan orang-orang yang zalim di kalangan mereka itu, orang-orang yang zalim di kalangan mereka itu, yakni di kalangan umat, orang-orang yang zalim di kalangan umat manusia, di kalangan umat manusia, sama ada manusia Islam termasuk manusia yang bukan Islam. Kau sangat lagi. Orang-orang yang zalim di kalangan umat, sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Akan mengenai mereka oleh kejahatan-kejahatan apa yang mereka usahakan. Kejahatan apa yang mereka buat akan menimpa mereka. Yang menimpa mereka sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, kadang-kadang Allah Ta'ala menurunkan bala bencana. Bila mari bala bencana, gempa bumi, mari banjir yang besar, mari ribut taupan yang besar, mereka tak boleh tahan.
Tak boleh nak sekat. Ini Allah Ta'ala uji sikit di atas dunia. Maka di akhirat lebih lagi. Ada yang menimpa mereka di atas dunia pun mereka tak boleh nak sekat. Tak boleh nak halang bila mari banjir besar. Tak boleh nak sekat air banjir. Walaupun duit banyak, harta benda banyak, tak jadi apa. Bukan main banyak harta berbelion. Belion harta benda. Banyak. Harta benda tak ada faedah. Nak sekat tak boleh, mari banjir. Banjir tak boleh nak sekat dengan pitis. Nak sekat dengan pitis, nak sekat dengan mah, dengan perak, dengan apa saja. Tak boleh. Bila mari banjir, bila mari puting beliung, bila mari gempa bumi, tak boleh sekat. Dan hari ini Allah Ta'ala telah mengajar manusia dengan sedikit daripada amalan mereka. Benarlah firman Allah Ta'ala, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi ya'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut hasil daripada kerja yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Sama ada perbuatan yang batin ataupun perbuatan yang zahir. Perbuatan yang batin ialah maksiat-maksiat, dosa-dosa yang mereka tak nampak. Tak nampak pun dosa. Dosa memang tak nampak, dosa itu benda zahir. Mereka makan riba, mereka berjudi, mereka minum arak. Mereka beri lesen riba, lesen judi, lesen arak. Orang yang menyokong, orang yang beri lesen judi dan lesen arak. Kita kata berdosa, tak nampak dosa tu, memang tak nampak. Maka bahaya yang menerima itu, mereka lihat sendiri. Musibat itu mereka lihat sendiri. Dan yang jenis lagu ni, tak sedar. Lepas pada gempa bumi, begitu juga, tak ubah perangai. Lepas pada banjir, begitu juga, tak ubah perangai. Tak semayang situ juga. Yang jenis arak situ juga. Jenis judi situ juga. Jadi buat maksiat juga. Termasuklah maksiat yang zahir yang mereka buat. Oleh kerana mereka nak projek dah lalu. Kalau banyak projek, banyak boleh benda. Tak kiralah menghapuskan bukit. Bukit-bukit yang ada dihapuskan. Dihapuskan bukit, ditebang bau kayu, ditebang balok banyak-banyak. Tebang balok banyak-banyak, buat kebun banyak-banyak dengan tidak ada perancangan. Tidak ada perancangan. Ditaruh, dia buang bukit. Bukit adalah paku kepada bumi. Bila rumah kita buang paku, maka rumah akan jadi runtuh. Mereka mengadakan ujian nuklear kerana nak berperang. Buat ujian nuklear. Ujian bawah tanah, ujian dalam laut. Sekali letupan senjata nuklear boleh meretakkan asas-asas bumi. Kuatnya senjata ni. Boleh membunuh berjuta-juta orang. Kerana nak kejar kemajuan, maka mereka buat senjata nuklear. Mereka buat ujian sana, ujian sini. Hari ini ahli-ahli sains yang berkait dengan bumi memberi amaran bahawa cuaca dunia akan berubah kepada panas yang luar biasa di masa yang akan datang. Tahun-tahun yang akan datang akan berlaku perubahan cuaca yang menakutkan. Kerana salji-salji yang duduk di kutub utara dan kutub selatan runtuh. Salji air beku yang duduk di kutub utara, kutub selatan jadi runtuh. Jadi cair. Bila cair, air laut akan jadi bertambah. Pasang laut jadi pasir besar. Dalam masa yang sama, kedudukan bumi tidak kukuh dan kuat. Maka berlaku gempa bumi, berlaku ribut tautan dan berlaku macam-macam. Ini adalah bencana-bencana yang zahir, hasil daripada kerja-kerja yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri. Wa ma hum bimu'jizin, dan tidaklah mereka dapat melemahkan segala bencana yang datang. Jangankan nak sekak, nak melemahkan tak boleh. Mereka tidak ada kuasa untuk menghalang segala azab yang akan menimpa mereka, yang merupakan hukum daripada Allah di atas dunia. Hukum dunia mereka tak boleh nak tahan. Bagaimana mereka nak lawan hukum di hari akhirat? Kita kena sedar berlakunya dunia ni kiamat adalah akalan daripada perbuatan manusia sendiri. Mereka meninggalkan undang-undang Allah. Meninggalkan syariat Allah. Syariat Allah ditinggal. Undang-undang Allah ditinggal. Maka mereka buat syariat sendiri, peraturan sendiri. Bila buat syariat sendiri, peraturan sendiri, meninggalkan peraturan
Allah yang membuat alam. Tuhan yang buat alam ni, dia buat peraturan alam ni begini-begini. Kita pindah peraturan, jadi punah. Kita pindah tanah padi, hak padi jenis tanah dalam baruh, kena tanah dalam baruh juga. Ini peraturan yang Tuhan buat. Padi hak tanah dalam baruh, kita tanah saudara. Jawab dia tumbuh, lepas tu mampu. Pohon yang tanam di atas darat, kita tanam dalam air. Dia tumbuh, lepas tu mampu. Tak boleh hidup. Ini kerana memindah peraturan Allah. Itu peraturan tabi'i yang kita melihat. Biar juga peraturan hukum syariat. Ini peraturan Allah yang sesuai dengan tabi'i manusia. Bila pindah peraturan, maka akan jadi musnah, jadi rosak. Kita beli motosikal. Yang tukang buat motosikal tu, dia kata peraturan gini. Lepas tu kita beli motosikal nak suruh laju. Pindah enjin dia. Pindah minyak dia, pindah macam-macam. Sama ada meletup atau merosok. Mampu, tak boleh jalan lagi. Ini dia. Bila pindah peraturan dia, maka dia akan jadi rosak. Begitulah alam ini. Alam ni ada tukang buat dia. Tukang buat dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan hukum Islam. Hukum Islam ni adalah hukum daripada Allah yang membuat alam ini. Bila kita pindah hukum Allah, maka jadi rosak. Semua hukum halal dan haram yang mengenai diri manusia adalah kebaikan untuk manusia. Bila manusia pindah hukum, jadi rosak. Orang menikah, molek. Orang berzina, penyakit. Ini beza. Menikah dengan berzina, supaya je. Bersubuh dengan isteri, sama-sama bersubuh. Hak ni menikah, hak ni berzina. Hak yang bersubuh dengan berkahwin, molek. Yang bersubuh berzina, mendatangkan penyakit. Macam-macam jenis penyakit. Ini peraturan Allah Ta'ala. Riba dengan untung. Yang berniaga mengikut untung yang diizinkan, dapat berkat. Yang berniaga dengan riba, boleh hutang juga, tak berkat, hancur lebur. Memusnahkan dunia, memusnahkan ekonomi sendiri. Begitulah peraturan-peraturan yang lain. Bila manusia pindah peraturan Allah, ini boleh merosakkan diri mereka sendiri. Bila siapa benda yang merosakkan, mereka tak boleh halang, tak boleh tahan. Tuhan hukum atas dunia dulu, menimpa mereka. Bila menimpa, kena belaka. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Disebut dalam hadis, yaghzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Satu pasukan tentera nak serang Kaabah. Bila mereka sampai di satu tanah lapang, semua mereka yang awal yang akhir dimusnahkan oleh, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Turun balik, tak ada siapa Mekah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Bagaimana dibinasakan yang awal yang akhir semua sekali. Padahal di kalangan mereka ada orang-orang pasar. Orang-orang pasar, orang-orang awam. Yang tak ada kena mengena dengan orang politik. Orang yang memerintah. Mereka tak ada mengena. Mereka kena bangga juga. Bagaimana ya Rasulullah? Orang yang tak salah kena juga. Jawab Nabi SAW. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Thumma yub'athuna ala niyatihim. Dibinasakan yang awal dan yang akhir. Kemudian dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Bila mari bala, semua kena berlaku. Orang baik, orang jahat. Bila hari kiamat, Tuhan hukum mengikut masing-masing. Orang yang hati dia menentang kemungkaran. Lawan kemungkaran. Tak suruh dengan kemungkaran. Orang ni dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Diampunkan oleh Allah. Musibah ni menghilangkan dosa dunia. Dan mendapat martabat di hari akhirat. Adapun orang yang tidak mengengkar kemungkaran yang berlaku. Sedos-dos nyap itu je. Kenyang dengan pitih. Kenyang dengan benda. Kenyang dengan kesenangan. Maksiat jadi apa aku? Asal aku boleh benda sudahlah. Aku senang dah. Maksiat lah jadi apa? Kau mampu sama dia. Mampu sama. Maka dia hukum. Kerana dia tidak engkar kemungkaran yang berlaku di hadapan dia. Tak benci dengan kemungkaran. Ini disebut oleh Nabi SAW. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli. Illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن
Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Yang bermaksud, tiada seseorang nabi yang dibangkitkan oleh Allah di kalangan umat zaman dulu, malaikat di sisi nabi itu ada sahabat-sahabat yang setia dan pengikut-pengikut yang patuh kepada nabi itu. Apabila nabi itu sudah mati, sudah wafat, maka berlaku penyelewengan daripada ajaran nabi. Ada orang yang bercakap apa yang dia tak beramal dengan betul. Ada orang yang buat apa yang tak disuruh oleh agama. Maka berlaku kemungkaran. Barang siapa yang menentang, berjihad, menentang kemungkaran itu dengan tangannya, maka dia beriman. Barang siapa yang berjihad, menentang kemungkaran itu dengan lidahnya, dia beriman. Barang siapa yang berjihad, menentang kemungkaran itu dengan hatinya, dia nak cakap tak ada, nak lawan dengan tangan tak rok, dia benci, maka dia beriman. Maka tidak ada iman lagi selepas itu, walaupun sebesar biji sawi yang halus. Orang yang dia tidak engkar kemungkaran, tak ada benci. Dia tengok kemungkaran, dah dia apa aku? Dah dia apa? Aku, cukup ada aku lah. Cukup dengan semayang dah, puasa dah, macam puak khawari sebut tadi. Semayang sebab pucak muka-muka. Tetapi mereda kepada kekufuran. Melakukan kemungkaran. Tidak mengengkarkan mungkar. Maka mati dalam keadaan mungkar. Kalau benda kufur, mati dalam keadaan kufur. Maka dia menerima bala, di dunia jadi azab, di akhirat terima azab sekali lagi pula. Oleh kerana itu, maka kita mestilah ingat pada Allah Ta'ala sentiasa ingat. Jangan ada masa kita lupa. Semua perkara yang berlaku, kita kena balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Adakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dan menentukannya. Allah Ta'ala yang melapangkan rezeki kepada seseorang. Allah Ta'ala jadikan seseorang itu senang, susah. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita tengok zahirnya orang tu buat, orang ni buat. Tapi hakikatnya adalah kurnia daripada Allah. Allah Ta'ala beri dan Allah Ta'ala menentukan qadar baginya. Banyak mana untuk dia. Ini ditentukan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi ayat, menjadi tanda. Ayat ni tanda, sama ada tanda yang dibaca, kita baca dalam Quran, ataupun yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Kita tengok dengan mata kita. Dengan senang, susah. Ia menandakan orang tu tidak ada kuasa yang ada kuasa Allah Ta'ala. Hanya orang yang beriman saja, dia melihat dengan ayat, dengan tanda daripada Allah. Orang yang tak beriman, dia tengok saja je. Itu semua adalah tanda-tanda bagi kaum yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tengok semua yang berlaku ni adalah tanda-tanda ketuhanan Allah Ta'ala, menyebabkan iman dia bertambah. Wallahu a'lam.